السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi dan diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Smaid. Pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama memahami dosa yang ke-9. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang dosa ke-9, memutuskan hubungan keluarga. Ini dosa ke-9, kita ulang, memutuskan hubungan keluarga. Apa yang dimaksud keluarga di sini? Yakni silaturahim, yang kita biasa sebut silaturahim. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya memperhubungkan silaturahim kepada kaum keluarga yang dekat, yang jauh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan, perintah Allah, agar kita semua memperhubungkan silaturahim, sama ada kepada keluarga yang dekat ataupun yang jauh. Menghubungkan rahim, menghubungkan kekeluargaan. Silah itu maksudnya hubungan, rahim itu kekeluargaan. Sama ada keluarga yang dinamakan sebagai mahram. Mahram itu siapa? Yang tak boleh nikah dengan kita, seperti ayah, seperti ibu, seperti atuk, nenek dan ke atas. Sama ada belah ayah kita ataupun belah ibu kita. Dan tidak boleh nikah dengan kita itu mahram adik-beradik, laki-laki dan perempuan, dan anak kepada adik-beradik kita tu tidak boleh nikah dengan kita. Termasuk juga mahram juga yang tak boleh nikah dengan kita, yakni adik-beradik ayah, adik-beradik mak. Dan yang tidak mahram keluarga juga, yakni seperti sepupu dan ke bawah lagi lah. Maknanya itu adalah merupakan keluarga. Yang inilah yang dituntut oleh Allah ataupun disuruh oleh Allah untuk kita hubungkan. Silaturahim itu yakni kepada keluarga. Silah tu hubungan, rahim tu adalah keluarga. Yang kadang-kadang salah dipahami kita ni, setengah daripada masyarakat kita ni memahami silaturahim tu yang bukan keluarga, jiran tetangga yang bukan keluarga, sahabat anda yang bukan keluarga, itu tidak rahim. Dan kita larang bergaduh ataupun bermusuhan dengan mereka, tetapi tidak dinamakan silaturahim. Yang rahim ini maknanya keluarga.
Kan biasa kita dengar kan, kita hendaklah menghubungkan silaturahim. Betul, menghubungkan silaturahim. Tapi yang maksud di situ adalah keluarga, sama ada yang tak boleh nikah dengan kita ataupun boleh nikah dengan kita, termasuk keluarga. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang memperkatakan persoalannya. Juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, terutama sekali hadis-hadis kursinya yang sangat memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Yang mana kaum muslimin sewajarnya lah mengambil berat terhadapnya, terutama sekali dalam zaman moden ini. Masing-masing nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, diriku-diriku, masing-masing dengan dirinya sendiri-sendiri, sehingga ramai dari anak buah tidak kenal anak buah yang lain. Bagaimana keturunan kaum yang seumpama ini akan menjaga pertalian kerabahnya di masa akan datang, di mana berkenaan dengan memperhubungkan silaturahim itu disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, hadis Nabawi, dan juga disebut dalam hadis kursi. Hadis kursi ini ianya adalah merupakan daripada Allah. Berbeza dengan hadis Nabawi itu adalah merupakan daripada Rasulullah, tetapi dibimbing oleh wahyu. Lafaz makna daripada Nabi SAW dan lafaz daripada Nabi. Berbeza dengan hadis kursi itu makna daripada Allah, lafaz daripada Rasulullah. Berbeza dengan Al-Quran, makna daripada Allah, lafaz daripada Allah yang sebenarnya. Cuma Allah Ta'ala tukarkan dalam bahasa Arab. Jadi kesemua itu adalah wahyu daripada Allah. Hakikatnya wahyu daripada Allah. Sama ada Al-Quran itu memang wahyu daripada Allah, hadis Nabawi itu wahyu daripada Allah, dan juga hadis kursi itu wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak berkata Nabi Muhammad SAW itu dengan nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Mana hakikatnya sama ada Al-Quran itu jelaslah wahyu daripada Allah. Hadis kursi itu daripada Allah, makna daripada Allah dilafazkan oleh Rasulullah. Dan juga hadis Nabawi itu adalah daripada Allah secara hakikat, ini adalah wahyu. Jadi maknanya berkenaan dengan suruhan untuk menghubungkan silaturahim dan juga larangan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun rahim ini ada di dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis kursi. Lebih banyaklah di dalam hadis kursi dan juga ada di dalam hadis Nabawi. Di mana kata pengarang, yakni memandangkan zaman sekarang ini, zaman moden ini, yakni manusia ataupun orang Islam itu sendiri adalah dalam keadaan sibuk. Setengah daripada mereka tidak mengambil peduli tentang hubungan keluarga, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Sehingga apabila ayah tidak mengenali keluarga, anak sudah tentulah lebih tak mengenali keluarga. Apabila ayah tidak mengenali sepupunya, di mana anaknya lebih tidak mengenali sepupu ayah. Dan kadang-kadang adik-beradik dengan adik-beradik pun menjauh ataupun tidak ada hubungan kekeluargaan, jadi tidak menyambung kekeluargaan, sehingga anak tidak mengenali bapa saudara dan mak saudara. Jadi apa yang dimaksudkan memutuskan hubungan ini? Kita nak faham memutus hubungan keluarga. Yang pertamanya dengan menyakiti. Yang memutuskan hubungan keluarga, yakni dengan menyakiti keluarga yang lain, sama ada dengan perkataan sakitkan hati keluarga, sama adik-beradik, bapa saudara, mak saudara, ataupun anak saudara, sama ada sepupu, anak, di mana dengan perkataan sehingga mereka sakit hati, menyakitkan hati. Dan kadang-kadang lebih dahsyat lagi, menyakitkan tubuh badan dengan memukul, itu menyakitkan juga sehingga menyebabkan putus hubungan. Dan kadang-kadang dengan sebab apa, mengambil hak harta. Contohnya satu orang mengambil hak harta adik-beradik dia. Mungkin dia dinamakan sebagai orang penama kepada harta pusaka, dan sehingga dia merampas semua hak adik-beradik yang lain. Maknanya
menyakiti itu termasuk menyakiti dengan harta, menyakiti orang lain dengan perkataan, menyakiti orang lain dengan perbuatan. Itu boleh menyebabkan memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua pula ialah dengan tidak menziarahi. Tidak menziarahi. Apabila tidak menziarahi, mungkin akan ada rasa di dalam perasaan keluarga yang tidak diziarahi itu dia rasa dipencilkan. Kita lama dah tak ziarah bapa saudara, mak saudara, sehingga dia rasa macam kita memencilkan. Makna memutuskan hubungan silaturahim. Kadang-kadang setengah orang dia pergi ziarah bapa saudara ini tapi tak pergi ziarah rumah mak saudara yang lain. Di mana boleh menyebabkan dia rasa dipencil. Yang pergi ziarahnya rumah bapa saudara yang kaya dia, bapa saudara yang miskin tak pergi tengok. Sebab kalau pergi rumah bapa saudara yang miskin, panas, aircon tak ada, tak disediakan makanan sedap-sedap, air kopi, air teh je dengan biskut lemak aja, itu pun nasib berada. Kalau pergi rumah yang kaya semua ada, dengan kambing bakarnya, dengan karinya, macam-macam. Jadi semua berkumpul di rumah yang kaya. Yang miskin tak pergi. Jadi menyebabkan yang miskin dipencilkan, terasa dipencilkan. Dalam perkara ini dinamakan sebagai memutuskan hubungan silaturahim. Sebab apa? Kita memilih orang yang lebih kita sukai, mungkin dengan sebab kekayaan, dengan sebab pangkat, kita rasa macam perlu kita pergi. Yang lain tidak perlu. Sedangkan agama tidak pandang yang itu. Agama memandang untuk kita menghubungkan silaturahim, jangan diputuskan. Sama ada kita sebutkan tadi, memutuskannya sebab menyakiti. Sama ada dengan perbuatan, perkataan ataupun memihak orang lain. Yang keduanya tidak menziarahi. Tidak menziarahi inilah yang kadang-kadang boleh menyebabkan orang yang kita tidak ziarahi itu dipencilkan. Rasa dipencilkan. Dia dengar kita ni sampai rumah adik-beradik dia yang lain, kita tak pergi rumah dia. Contoh juga dalam adik-beradik kita mungkin ada yang tidak berapa berharta, dan kita pun tak berapa pergi. Dia dengar pergi rumah abang-abang yang lain, rumah kakak-kakak yang lain, rumah dia tak pergi. Sebab benda itulah. Dan kita tidak boleh untuk memilih-milih. Hendaklah kita hubungkan silaturahim. Yang kaya pun kita sambung kekeluargaan, yang miskin pun kita sambung kekeluargaan. Bukan kita lihat kepada pangkat, bukan kita lihat kepada harta, bukan kita lihat kepada kedudukan, tapi kita lihat kepada perintah Allah agar kita ni bukan jadi orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqul ladzi tasaaluna bihi wal arham. An-Nisa ayat 1. Yang bermaksud dan bertakwalah kepada Allah, yang mana dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim daripada Allah untuk kita kekeluargaan. Jangan diputuskan. Surah An-Nisa ayat 1. Yakni dengan itu adalah kamu memperteguhkan perhubungan kerabah antara keluarga, sehingga tidak terputus pertaliannya di antara kamu. Hendaklah kita hubungkan, jaga talian kekeluargaan itu, jangan menyebabkan dia terputus. Walaupun sibuk macam mana sekalipun, mestinya ada juga waktu-waktu yang kita peruntukkan untuk ziarah keluarga. Kita kena bawa anak, bukan kita saja yang pergi dengan isteri, tapi anak kena bawa ni, nak kenalkan ni. Ni sepupu ayah ni sepupu mak ni 2 pupu, 3 pupu dan berapa pupu lah, agar mereka kenal. Kadang-kadang mungkin ayah kita ni ada 2 isteri ataupun 3 isteri, dan dengan sebab bermadu itu menyebabkan putus hubungan. Sedangkan kita ni dengan isteri ayah yang lain itu adalah mak saudara dan anak yang itu pun sepupu kita. Sebab mereka tu ada hubungan dengan ayah kita dan berhak mendapat harta pusaka dekat lagi. Tapi oleh kerana sebab apa? Dengan sebab permusuhan, kerana bermadu itu,
menyebabkan anak-anak juga sama-sama bermusuhan dengan sepupunya. Ini adalah merupakan sesuatu yang salah. Yani hukum untuk bermaju, untuk bernikah lebih daripada satu itu daripada Allah. Dan bukan kerana tidak suka bermadu itu menyebabkan kita mencipta sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Allah Ta'ala menyebut masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kawinlah 2, 3 dan 4, dan kalau tidak mampu untuk adil, 1 cukup. Itu perintah daripada Allah. Jadi bukan bermaksud ini untuk kita berkahwin, tidak. Tapi kalau dah berlaku perkahwinan antara mungkin ayah kita dan siapa yang dekat dengan kita ni berkahwin, dia ada keluarga yang lain, di mana wajib juga untuk dihubungkan persaudaraan itu. Jangan jadi putus. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa hal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Surah Muhammad ayat 22 hingga 23 yang bermaksud, maka apakah kamu merasakan diri kamu berkuasa, lalu kamu akan membuat kerosakan di atas muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah golongan orang-orang yang dikutuk oleh Allah, serta ditulikannya telinga mereka, juga dibutakannya penglihatan mereka. Yang ini di antara yang dapat kutukan Allah, laknat Allah, ini orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23 mendapat laknat, mendapat kutukan Allah bagi mereka yang memutuskan hubungan kekeluargaan, sama ada sebab dia tidak ziarah, menyebabkan orang kecil hati dengan dia, ataupun dia menyakitkan orang yang dinamakan sebagai keluarga. Allah berfirman lagi, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ar-Ra'd ayat 21 hingga 22 yang bermaksud yaitu mereka yang memenuhi janji Allah dan tidak memungkiri perjanjian itu, dan mereka yang memperhubungkan apa yang Allah perintahkan supaya diperhubungkan, yakni tali persaudaraan dan silaturahim, dan mereka yang takut kepada Tuhan mereka serta takut kepada hisab perhitungan hari akhirat. Ini adalah merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala suruh untuk memperhubungkan silaturahim, dan juga ancaman daripada Allah di mana orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini dia akan mendapat yakni azab daripada Allah, sebab di hari akhirat besok satu daripada yang dihisab tentang hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Kalau hubungan kekeluargaan itu baik kita jalinkan, kita akan mendapat pahala yang besar daripada Allah, sebab dia adalah perintah wajib daripada Allah. Dan sesiapa yang mengabaikannya, dia akan berhadapan dengan azab Allah sebab melanggar perintah yang wajib. Jadi kita kena hubungkan silaturahim. Yang lebih dekatnya adik-beradik kita lah. Adik-beradik kita kena ada hubungan silaturahim. Kadang-kadang setengah orang dia lebih akrab dengan orang yang bukan adik-beradik dia, akrab dengan orang yang bukan keluarga dia. Yang kawan-kawan tu bukan keluarga. Yang kawan-kawan tu tak termasuk dalam silaturahim. Yang tu kalau kita tak datang rumah dia pun tak berdosa yang tu. Kalau kita ni tidak menziarahi setiap waktu pun tak berdosa yang tu. Yang ni, yang keluarga ini jangan sampai mereka kecil hati sebab kita ni memutuskan hubungan silaturahim. Apabila orang tua ni kadang-kadang dirasa lebih kecil hati apabila orang muda tak ziarah, anak saudara tak ziarah. Orang tua dia rasa kecil hati, dan kecil hati itulah menyebabkan rasa terputus hubungannya. Kita lah yang muda ni hendaklah merendahkan diri untuk ziarah mereka, walaupun kita kaya macam mana sekalipun, walaupun kita harta bergunung banyak sekalipun, kita lah yang muda untuk hormatkan mereka, rendahkan diri kepada mereka. Sebab orang tua tu memang orang tua,
perasaan dia cepat terguris. Kita orang muda lah, kita nak untuk kita hubungan silaturahim. Kadang-kadang boleh berlaku tak pergi sebab kita kaya, kadang boleh jadi macam tu juga, tak pergi sebab kita kaya, nak pergi orang miskin. Rasa rimas, rasa kotor, rasa tak ada apa-apa. Ini adalah merupakan satu perkara yang amat berat lah. Ada sifat sombong dalam diri. Satu, sifat sombong. Yang kedua, dengan sifat sombong itu putus hubungan silaturahim. Takabur itu kan adalah merupakan dosa besar. Rasa orang lain lebih rendah daripada kita dan kita tidak menziarahi mereka, itu adalah sombong. Takabur itu dosa besar. Dan juga yang keduanya, memutuskan hubungan silaturahim dengan sebab kita rasa kita terlebih daripada orang lain. Dua dosa. Ini adalah merupakan perkara yang amat perlu untuk diperhatikan. Kadang kita sebutkan tadi, setengah orang dia lebih rapat dengan orang yang bukan keluarga dia. Tidak salah kita ni rapat dengan kawan kita yang sama belajar, jiran tetangga, tidak salah. Tetapi yang lebih untuk kita jaga ni keluarga tu. Dan kalau jiran tetangga, kawan-kawan, kalau kita tidak ziarah pun tidak membutuhkan hubungan silaturahim. Mereka ni bukan keluarga. Memadai dengan kita WhatsApp, kita tanya kabar melalui telefon, sudah memadai. Sebab apa tu kawan. Tapi yang ni, yang keluarga inilah yang patut untuk kita hubungkan. Zaman sekarang ni zaman yang mudah, zaman teknologi yang kadang-kadang boleh menghubungkan silaturahim. Boleh buat apa ni, gathering, boleh buat reunion dan sebagainya. Banyak orang buat sehingga dapat mengumpulkan jumlah yang ramai. Patut dibuat bagus menggunakan teknologi ini untuk mencari maklumat. Orang yang ada pertanyaan keluarga untuk kontak, apa ni, kontak, bina satu bentuk apa ni, WhatsApp group, Instagram group, sehingga boleh dijadikan satu perhimpunan tahunan, 2 kali 3 tahun, 3 kali setahun. Itu kadang-kadang dibuat. Walaupun benda tu susah, tapi berbalda lah, pahala daripada Allah itu besar. Mungkin dah beberapa generasi dahulu memang putus, tapi kita ni menghubungkan semula. Mungkin ayah kita ni nak pergi, arwah ayah kita, arwah mak kita nak pergi tu jauh, tak sampai nak pergi. Zaman sekarang ni senang nak cari tu, kontak sana, kontak sini, kita tengok, jumpa dalam Facebook. Ini rupa keluarga kita rupanya. Dan buat satu himpunan, buat satu kumpulan WhatsApp group. Jadi maknanya boleh buat satu perkumpulan, perjumpaan tahunan, 2 kali setahun ke. Kan ada orang buat macam tu, Masya Allah. Jadi orang buat ini memang betul-betul bagus lah. Dan kadang-kadang ada kawan-kawan yang buat sampai satu perhimpunan sampai 200-300 keluarga, Masya Allah. Saya baru ada jemputan untuk berceramah di Kelantan. Jadi saya dari kampung. Kebetulan masa itu saya cari apa ni, chalet lah nak sewa. Dan sempat saya pergi, ramai orang. Saya tanya ni, ramai ni daripada mana? Dia booking satu chalet, banyak bilik tu, satu je keluarga. Ni satu keluarga ni, buat satu perhimpunan keluarga. Subhanallah. Maknanya mereka ni menghubungkan silaturahim. Nampak benda itu sesuatu yang orang kata apa, tak terasa oleh kita. Tapi apabila kita tahu tentang hubungan silaturahim itu adalah suruhan daripada Allah, nampak perbuatan itu perbuatan yang besar. Kalau kita tak tahu hukum, mungkin kita biasalah tu, dan biasa, kita rasa biasa. Tapi kalau kita tahu hukum, tahu ini adalah suruhan daripada Allah, dia mana sudah tentu kita rasa benda itu adalah besar, satu usaha yang amat besar. Dan Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang cukup banyak. Walaupun sebegitu batas-batas aurat, pergaulan itu kena jagalah. Walaupun menghubungkan silaturahim, yakni aurat nak dijaga, itu satu benda lah. Walaupun sebegitu perbuatan itu adalah benda yang murni, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tak mampu untuk menghimpunkan satu keluarga besar begitu, kita berusaha lah untuk menziarahi. Lebih-lebih lagi apabila kita sudah pencen, mungkin sudah tentu merasa lebih banyak untuk kita menghubungkan silaturahim. Dan kadang-kadang beruntung juga orang yang
berkahwin dengan satu negeri dekat aja. Macam saya ni negeri lain-lain, jadi kena banyak lah. Jadi 2 negeri, jadi kena pergi sana pergi sini. Jadi tuan-tuan yang berkahwin dengan orang satu negeri itu, keluarganya di negeri itu je lah, senang nak pergi. Sambil-sambil minum teh pagi sampai, sambil-sambil menghilangkan kebosanan di rumah sampai. Jadi dekat kan. Jadi kena usaha, sebab ini adalah suruhan Allah, dan pahala daripada suruhan Allah ni pahala yang wajib. Kita dapat pahala yang wajib. Kan di mana kebaikan ataupun amal soleh itu terbahagi kepada 2. Satu, amal soleh yang ada hubungan dengan Allah terus. Yang kedua, amal soleh yang ada hubungan dengan manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, dan manusia itu termasuklah ahli keluarga yang termasuk dalam konteks perbincangan kita ni adalah keluarga untuk kita hubungan, maksudnya silaturahim, dan masuk dalam bahagian ibadah. Allah berfirman lagi, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Al-Baqarah ayat 26 hingga 27. Ini surah yang kedua dalam Al-Quran selepas daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Banyak orang yang disesatkan dengan sebab itu, dan banyak pula dari manusia yang terpimpin dengan sebab itu. Dan tiada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yang berdosa, iaitu mereka yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu menjadi teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah, yakni kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di atas bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini orang yang fasik, orang berdosa ini termasuk orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dalam ayat ini ada disebut Allah yang maksudnya kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik ini berdosa, fasik ini dosa besar lah. Siapa yang dosa besar? Iaitu mereka yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian, itu satu kumpulan. Dan yang keduanya yang dinamakan fasik dalam ayat ini, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk memperhubungkan, iaitu hubungan silaturahim. Dan juga yang ketiga, orang yang termasuk orang fasik, orang membuat kerosakan di atas muka bumi. Itulah mereka-mereka yang rugi. Yakni orang yang fasik termasuk orang yang rugi lah. Orang yang fasik ni dosa, melakukan dosa, dan orang buat dosa tu adalah orang yang rugi di hari akhirat nanti. Satu daripada dosa dan kerugiannya sebab apa? Dengan sebab memutuskan hubungan silaturahim. Jelas. Ini 3 ayat ni. 3 ayat ini sudah cukup lah bagi orang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhirat, dia akan takut. 3 ayat ini sudah cukup. Tak perlu 3 ayat, 1 ayat pun sudah cukup. An-Nisa ayat 1 sudah cukup untuk menyebabkan orang beriman takut kepada azab Allah. Dan bagi orang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhirat, ini adalah sesuatu yang menggerungkan. Ini dosa. Ini perkara yang paling besar dalam rangka hubungan di antara manusia dengan Tuhannya, iaitu apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap hamba-Nya. Perkara yang besar antara rangka hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah ini terhadap apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan terhadap apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita hari akhirat. Janji Allah di hari akhirat ini ada 2, yang mengembirakan, dan juga janji Allah di hari akhirat adalah yang menyeksakan. Yang menggembirakan itu adalah syurga. Janji Allah di hari akhirat nanti yang menyeksakan itu adalah neraka. Nak masuk syurga mesti ada dia punya caranya, nak masuk neraka ada caranya. Nak masuk syurga iman dan amal soleh. Di antara amal solehnya ini menghubungkan silaturahim sebab suruhan Allah. Dan nak masuk neraka melanggar segala perintah Allah. Na'udzubillah, kufur kepada Allah dan melanggar perintah Allah, itu tempatnya neraka. Orang yang sebenar.
Tercatat pula di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis yang berikut, la yadkhulul jannah qati'un rahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang bermaksud tidak memasuki syurga orang yang memutuskan tali karabah, yakni tali persaudaraan, tak masuk syurga. Allahu Akbar, berat. Tak masuk syurga sebab apa? Memutuskan hubungan kekeluargaan dengan sebab apa? Yang tadilah sebab menyakitkan keluarga dengan perkataan sehingga kecil hati, dan juga memukul itu menyakitkan juga, dan juga mengambil hak keluarga, mengambil hak adik-beradik, mengambil harta pusaka orang lain ataupun yang lain, dan juga tidak menziarah itu menyakitkan orang lain juga dengan sebab kita memandang rendah orang lain sehingga menyebabkan putus hubungan, di mana orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu dia tidak akan masuk syurga. Hadis sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sampai tak bertegur, putuslah hubungan sebab mulut leza, sehingga dia berada kecil hati. Kita pandang orang lain tu yang ni rendah, kita pun mulut kita tak jaga. Kita pandang orang lain tu miskin, kita tak jaga lidah kita. Kita kata malas sebab tu miskin. Tu bagaimana? Kita rasa kita dah kaya, dah senang, kita keluar daripada lidah kita. Kenapa? Malas kerja tu miskin. Sampailah benda tu kepada adik-beradik yang kita maksudkan kecil hati, putus hubungan silaturahim dengan sebab apa? Dengan kita, perkataan kita, perbuatan kita itu menyebabkan putus hubungannya. La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Sebab apa? Qati'ur rahim, dengan sebab kita tu putus hubungan. Takut tuan-tuan, dalam hati takut lah. Kita solat malam baca Quran 3 kali khatam sebulan, kita tunaikan haji mungkin 2-3 kali, dah umrah. Masya Allah, kita duit ada, tiap-tiap tahun bagi sedekah sana, sedekah sini. Tapi dengan sebab kita putuskan hubungan silaturahim, tak masuk syurga. Sebab apa? Menyambungkan silaturahim itu adalah suruhan Allah. Adik-beradik susah ni kat kampung, kita pula cakap menyatu, malas memanglah miskin. Tapi kita duit banyak, orang ni kita boleh bantu. Kawan-kawan nak pinjam duit, bukan main kita. Bagi aja, kadang tak bayar pun tak apalah. Kau bukan siapa, kita kan dah lama kawan. Adik-beradik tu, satu perut dengan perut ibu kita tu, tak sampai, tak hulur RM50 pun tak ada. Kadang-kadang menghina pula ada. Na'udzubillah. Sepatutnya siapa yang kita kena dahului? Adik-beradik kita. Susah senang mereka kita, maruah mereka adalah maruah kita, buruk mereka adalah buruk kita. Itu tanggungjawab kita kepada keluarga. Kadang-kadang macam tu. Zaman sekarang, zaman akhir zaman, Nabi kata anak itu melebihkan kawan daripada ibu ayah. Memang ada zaman kita. Setengah anak ni dengan kawan-kawan, Masya Allah, subhanallah, apa kawan cakap itulah benarnya. Duit habis untuk kawan, tapi dengan ibu ayah maki hamun ada. Alhamdulillah. Nak dekat dengan adik-beradik, payah. Dengan kawan, rapat semua. Seperti lahir daripada perut ibu yang sama. Telefon pukul 3 pagi tu sampai kawan. WhatsApp motor, WhatsApp kereta. Tapi dengan adik-beradik, malas nak layan adik-beradik. Jadi bagaimana? La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Kita beriman kepada hari akhirat, mana kita nak sebenarnya syurga Allah. Kadang-kadang kita rasa kita ni dah kuat ibadah, tapi dalam satu suruhan Allah yang lain yang Allah Ta'ala suruh kita tidak buat. Di mana Allah Ta'ala sudah letak syaratnya. Nak masuk syurga tu mesti turut perintah Allah. Tu taqwa namanya. Di antara perintah Allah tu banyak yang ada hubungan terus dengan Allah, ibadah khusus. Dan ada ibadah yang tidak khusus. Hubung silaturahim itu adalah ibadah yang tidak khusus. Azan. Bro. Sini. Pasang. Bagi ruang azan.
sama sekali. Maka barang siapa yang memutuskan tali perhubungan dengan keluarganya, baik yang dekat maupun yang jauh, kerana mereka itu lemah, yakni tidak berdaya, dengan cara menjauhkan diri dari mereka, menyombong diri terhadap mereka, tidak mahu membuat perhubungan dengan berbuat baik dan mengadakan kebajikan, padahal orang tersebut dalam keadaan kaya raya sedang keluarganya itu pula dalam keadaan miskin dan bapa, maka orang yang bersangkutan itu termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan ancaman ini. Yang tak masuk syurga tu yang macam mana? Di mana orang yang takkan masuk syurga ni, orang yang disebutkan ni dapat ancaman ni, tak masuk syurga ni bagaimana? Kita tengok bagaimana ciri-ciri mereka ni. Maka barang siapa yang memutuskan tali perhubungan dengan keluarganya, ni orang tak masuk syurga ni, baik yang dekat maupun yang jauh, kerana mereka itu lemah. Sebab apa dia memutuskan hubungan kekeluargaan? Dia tidak cakna, dia tidak ambil peduli sebab keluarga itu lemah. Dengan cara menjauhkan diri dari mereka, jauhkan diri daripada orang lemah itu, menyombongkan diri terhadap mereka, sombong kepada keluarga yang lemah, miskin, tidak berharta, tidak berpangkat. Kita berkawan dengan orang pangkat aja. Ni la yadkhulul jannah. Tidak mahu membuat perhubungan dengan berbuat baik, tidak buat baik kepada orang lain yang lemah daripada keluarga. Itu ciri ni, orang takkan masuk syurga ni. Dan mengadakan kebajikan, tak buat kebajikan, tak memberi pertolongan, tak buat baik kepada keluarga, sebab anggap mereka itu lemah, tidak menguntungkan, padahal orang tersebut dalam keadaan kaya raya. Sebab apa? Alasan sebab dia kaya. Sedang keluarganya itu pula dalam keadaan miskin dan papa. Keluarga dia ni, adik-beradik dia, bapa saudara dia, mak saudara dia, sepupu dia, sebagainya lah, dipanggil keluarga ni miskin, papa kedana, dia tak peduli. Maka orang yang bersangkutan ini termasuk dalam golongan orang yang mendapat ancaman ini. Ancaman apa? La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Beratlah. Dia diharamkan mencium bau syurga. Bau syurga ni berapa ratus tahun perjalanan dah boleh bau, wanginya syurga, tapi tak dapat cium. Syurga tu dia punya wanginya ratus tahun perjalanan dah bau dia punya wangi, tapi orang ini takkan dapat cium bau syurga, tak dapat cium bau syurga, tak boleh masuk lah syurga. Kan setiap orang yang calon syurga kan dia akan ada kunci syurga, soalan macam tu lah. Sebab dia ada akaun untuk masuk syurga, tiba-tiba tak ada kunci nak masuk syurga, macam mana? Kan kita kalau pergi ke satu perumahan, sebab kita dah ada kunci rumah baru kita masuklah rumah kita. Kalau Kak tanya, cik nak ke mana? Saya nak ke rumah saya. Rumah nombor berapa? Sekian-sekian. Oh, ni kunci saya. Dengan bangga kita tunjukkan, sebab rumah kita. Tiba-tiba tak ada kunci, macam mana kita nak masuk? Macam tu lah umpama, saya buat perumpamaan, tak ada masuk, tak ada kunci syurga, macam mana? Bau syurga yang ratus tahun perjalanan itu pun tak boleh nak dicium, memang tak dapat lah. Alhamdulillah, puasa kita, sembahyang kita yang buat selama ni akan dikaibi oleh Allah. Sebab apa? Dengan sebab tak menghubungkan silaturahim. Kecuali apabila mereka segera bertaubat dan kembali kepada Allah, serta mahu berbuat kebaikan dan kebaktian kepada kaum keluarganya itu. Walaupun sebegitu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Apabila kita dah tahu yang perbuatan tidak menghubungkan silaturahim itu satu dosa, bertaubatlah kepada Allah. Masih ada peluang selagi kita hidup. Yang tak ada peluang ni apabila dah mati. Apabila nyawa sampai kepada rongkong berdarah, di waktu itu tak ada lagi lah Allah Ta'ala nak terima taubat kita. Dua keadaan Allah Ta'ala tidak terima taubat seorang hamba. Yang pertama, apabila nyawanya, rohnya sampai kepada garah. Masa tu kalau dia insaf bertaubat pun Allah Ta'ala tak terima lagi. Yang kedua, orang yang dia bertaubat kepada Allah dengan sebab emergensi, terpaksa. Seperti bagaimana insafnya Fir'aun
apabila dia tenggelam di laut, masa itu dia nak kembali kepada Tuhan Musa, tapi dia dalam keadaan bagaimana? Terpaksa, emergensi, dah nak mati, dah nak tenggelam. Baru dia nak insaf, nak mengakui keesaan Allah, nak mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Waktu itu tak diterima taubat. Dua keadaan. Taubat tidak diterima, iaitu taubat emergensi. Yang keduanya sebab apa? Dengan sebab nyawa dah sampai ke halkum, dah tak diterima lagi taubat. Selagi belum dua keadaan itu kita bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat dan hubungkan silaturahim. Tersebut pula dalam sebuah hadis yang lain, satu hadis kita kongsi yang last ni panjang lagi, tapi ini ada kaitannya tu. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu aqaribu du'afa wa lam yuhsin ilaihim wa yasrifu sadaqatahu ila ghairihim, lam yaqbalillahu min sadaqatihi wa la yanzur ilaihi yawmal qiyamah." Rawi Tabarani. Ia bermaksud, barang siapa yang mempunyai keluarga yang lemah, yakni fakir, miskin, tetapi dia tidak mahu berbuat baik kepada mereka, bahkan memberikan sedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Orang yang dia ada keluarga yang lemah, fakir miskin, yatimnya fakir miskin, tapi dia tidak berbuat baik keluarga dia, tapi dia berbuat baik kepada orang lain, dengan orang lain, dengan kawan dia, Masya Allah. Kalau sedekah banyak-banyak, kalau dia membantu, kalau orang tak bayar pun tak apa, kita ni bukan siapa. Tapi dengan keluarga dia sendiri, dia tidak bersedekah, dia tidak bantu. Di mana kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima sedekah dia itu. Dia bagilah sedekah kepada orang lain, bantu orang lain banyak-banyak pun, di mana Allah tak terima sedekah dia. Kalau NGO datang, dia buat cek. NGO datang nak buat tu, nak buat ni, nak buat macam-macam sekolah, asrama dan sebagainya, dia dengan itu cek. Tapi keluarga di kampung, adik-beradik yang susah, anak saudara yang kematian ayahnya jadi yatim, dan yatim yang miskin, fakir, tak bantu. Di mana kata Rasulullah, Allah Ta'ala tak akan terima walaupun dia sedekah banyak. Ni tengok bagaimana tuan-tuan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada mana dapatlah manfaat kepada kita dan sebar-sebarkan. Mungkin tuan-tuan tak orang macam tu, tetapi orang lain sebarkan. Sebab teruk sangat, demi teruk sangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.